Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambungan sini ayat yang ke-79. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lilladzina فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار hum fiha khalidun. Sini ayat Allah Ta'ala nak beritahu tentang sifat jemaah Yahudi. Sifat jemaah Yahudi yang mahir putar belik. Yang mahir, tapi mahir dia tidak silap guna lah. Dia cerdik sikit di kalangan mereka, dia mahir situ, mahir putar belik. Putar belik kitab Allah. Putar belik kitab Allah. Ni di kalangan orang-orang yang mahir di kalangan mereka. Yang mahir dengan kitab. Maka celakalah. Celakalah orang-orang yang menulis kitab. Menulis kitab dengan tangan-tangan mereka. Summa yaquluna hadza min indillah. Kemudian mereka berkata ini daripada Allah Ta'ala. Liyashtaru bihi thamanan qalila. Tujuan merekanya adalah untuk menjual kitab itu dengan dapatnya habuan yang sedikit. Makna jual ni mana gantikan lah. Mana ganti kitab yang sebenar, buat kitab sendiri. Buat kitab sendiri, yang mana kitab sendiri ni dia kata kitab Allah. Dia kata inilah kitab Allah yang sebenar. Ni kitab kita ni kitab yang paling bagus. Atas dasar ayat ni lah juga cara kita, konsep kita ngaji. Konsep kita ngaji dengan kitab Al-Quran. Kita tak ngaji dengan kitab tafsir. Boleh je kita nak ngaji hari ni, kita ngaji tafsir Muyassar ke, tafsir Sa'di ke, ataupun tafsir Jalalain ke, tafsir Ibn Katsir ke, Safwatul Tafasir ke, macam-macam lagi, Awdahut Tafasir ke, apa, banyak lagi kitab tafsir yang ada tu banyak. Tapi itu bukan pengajian kita. Pengajian kita tumpu kepada yang ori dia. Yang ori Al-Quran. Sebab tu kalau ada orang tanya, ngaji ni ngaji kitab tafsir mana? Tak ada. Ngaji ni adalah ngaji Al-Quran. Ngaji tafsir Al-Quran. Tafsir Al-Quran. Guna kitab tafsir mana? Guna kitab tafsir, tak ada guna kitab tafsir mana, kita ngaji tafsir Al-Quran. Cuma syarah dia biasalah. Syarah dia saya sendiri pun saya akan baca lah. Macam saya ada mention dalam FB apa semua sekali, saya dah beritahu dah. Ada kitab-kitab tentu yang kita baca. Antara yang paling mudah saya baca adalah tafsir Muyassar. Tafsir Muyassar, tafsir Sa'di saya baca, tafsir Jalalain pun saya sentuh biasa. Dan ada juga dalam tafsiran yang saya sentuh ni, kalau kira-kiranya banyak juga tempat yang saya guna tafsir itu adalah daripada tafsir Jalalain. Dan juga ada juga yang tafsir Ibn Katsir. Kalau tafsir Jalalain ni biasa saya sentuh yang dari segi bahasa. Kalau tafsir Ibn Katsir ni biasa dari segi hadis. Ataupun dari segi tafsir
penjelasan ayat-ayat tu biasa saya tengok dalam tafsir biasa, tafsir Sa'di ataupun tafsir daurah tafsir yang saya masuk, kan. Itu antara yang sebagai rujukan. Tetapi saya hidang tu hidang semualah, mana saya bukan baginya sambal saja, saya bukan baginya sayur saja, saya bukan baginya nasi saja, mana berserta semua sekali lah. Tapi itu sebagai bahan bacaan saya, itu atas diri saya lah. Mana sebagai kita, sebagai orang yang ngajar memang dah kena baca, kan. Tapi orang yang mendengar ni tak baca tak apa, dia dengar apa yang orang baca lah maknanya. Tapi kalau untuk rujukan, nanti boleh tanya saya lah, kitab-kitab mana untuk rujukan yang sesuai lah. Saya akan bagi tahu lah kitab-kitab muktabar supaya mudahnya sebagai rujukan. Kalau kata ngaji ni adakah rujukan? Ada rujukan, memang ada. Tapi kita ngaji ni adalah yang directnya Al-Quran. Bukannya kita ngaji kitab tafsir. Kalau ngaji, saya biasa je, saya ngajar kitab Jalalain di madrasah saya ngajar je kitab Jalalain apa semua sekali. Tafsir Muyassar pun saya ngajar di madrasah saya. Tapi itu kita bahas apa yang tuan kita kata. Kita akan bahas apa yang tuan kita kata. Jalalain kita akan bahas apa yang tuan kita kata. Jadi kalau ngaji tafsir Ibnu Katsir, kita akan bahas apa yang tuan kita kata. Jadi sekarang ni kita tak payah sentuh apa yang orang kata. Kita sentuh sini apa yang Allah Ta'ala kata. Jadi supaya kita boleh faham Al-Quran ni secara umum dia makna apa sebenarnya. Yang kita kena tahu itu je. Yang makna mudahnya kita kena tahu, isyarat kandungan dia pun kita nak tahu apa itu. Lepas sudah tu dengan tengok terjemahan apa semua sekali pun boleh membantu. Dan saya syorkan juga kepada siapa-siapa yang belajar, kena guna jugalah kitab-kitab terjemahan yang mana selepas pada ni ataupun sebelum daripada belajarlah sebaiknya rujuk dulu kitab terjemahan, apa yang kita nak belajar hari ni, dah tahu dah kan kita ngaji sampai mana sebab kelas apa hari-hari, maka rujuk sendirilah ayat ni baca sendiri terjemahan apa semua sekali. Maka bila masuk kelas macam pengajian kita hari ini, makin memudahkan lagi faham. Bila kita baca pun kita dah faham dah, maka kita belajar tafsir lagi faham dan kita boleh tulis lagi apa nota-nota kaki. Ada lagi yang kita tadi kita baca tu kurang faham, maka sekarang kita makin jelas kefahaman kita kan. Maka sebab tu mestilah itu kewajipan lah bagi orang belajar, dia kena sentiasa murajaah. Mana merujuk kembalinya terjemahan. Takut saya tipu ke apa, mana tahu. Mana takut saya tipu popok awak ke kan ni. Jadi awak tengok dalam terjemahan tu, tengoklah saya tipu ke tak tipu. Takut saya tipu ke. Jadi supaya kita tahu apa yang kebenarannya. Itu dia. Fawailul ladzina yaktubun. Maka celakalah terhadap orang-orang yang tulis kitab. Tulis kitab ni bukan sebarang kitab. Ni tulis kitab ni dia dakwa kitab ni lah kitab yang tak perlu dah lagi tengok Al-Quran, tak perlu dah lagi tengok hadis apa semua sekali, tengok kitab ni je. Itu bahaya. Kalau kata gitu itu bahaya. Itu ayat bahaya lah. Maka apa yang ada disebut dalam tu, ayat ni saja. Yang aku hidang ni, ayat ni saja bukan pakai. Yang selain pada tu, tak. Dan ini sebenarnya kali tujuan dia adalah untuk tukar gantikan. Tukar ganti kitab yang sebenar, supaya mendapatnya samanan qalila, supaya dapatnya habuan yang sedikit. Samanan qalila mana habuan tu mana yang dapat tu dapat sedikit lah habuan dia. Habuan dia ganjaran dia tu dapat sedikit. Fawailul lahum, maka celakalah. Ni dua kali celaka ni sungguh-sungguh celakalah. Celakalah buat mereka mimma katabat aidihim, terhadap apa yang mereka itu tuliskan dengan tangan mereka. Wawailul lahum, dan celaka sekali lagi. Mana celaka sungguhlah mereka ni. Mimma yaksibun, akan apa yang mereka itu usaha kerja. Ni orang yang mahir di kalangan pokok Yahudi ni, dia tulis kitab supaya jadi terpesongnya masyarakat.
Sebab tu dalam hadis riwayat Tirmizi pun ada sebut al-bayan sihr. Penjelasan itu adalah sihir. Penjelasan sihir. Mana kita jelaskan dengan huraian-huraian yang kadang-kadang boleh jadi betul, kadang-kadang boleh jadi salah. Banyak huraian, maka banyaklah salah. Kurang huraian, maka kuranglah salah. Biasalah. Ya. Banyak kita bercakap, maka sudah tentunya adalah yang salah. Ada yang salah. Kurang bercakap, insya-Allah akan kurang jugalah kesalahan. Kan? Maka dengan tulis, maka akan ada. Akan adanya kesalahan-kesalahan itu. Tetapi yang ini pula yang disebut sini, tulis kitab, tukar jadi kitab tu kitab ori. Kitab ori, kitab Allah itulah kitab Allah. Mana ginilah. Seolah-olah dia buat Quran baru. Quran tu, itulah Quran. Yang Quran yang sebenar itu bukan Quran. Itu gitu. Taurat yang dia buat tu, yang itulah yang sebenar. Taurat yang ori itu tidak. Jadi wasahabi, orang pun keliru. Naskah Taurat tu tak tahu banyak mana. Naskah Injil ataupun Bible tu kan, orang duduk sibuk-sibuk kan tu pokok Nasrani, pokok Kristian, tak tahu berapa banyaknya edisi. Banyak sangatnya edisi-edisi. Edisi yang ditokak tambah. Edisi yang ditokak tambah. Ini bahaya. Dan termasuk juga ayat ni bagi orang yang suka jual kitab. Orang yang suka jual kitab. Jual kitab yang ada tulis ayat-ayat apa semua sekali ni lah, yang tulis ayat yang tanpa dinding, dia jual benda. Dia duduk jual-jual benda tu. Yang biasa gitu tu, ayat Quran biasa gitu, itu kira atas dasar kemahiran dia tu untuk kebaikan itu tidak mengapalah. Tetapi yang jual ayat-ayat yang tulis itu pula, seolah-olah ayat itu ayat yang membawa berkat dalam rumah kerana adanya ayat tu. Ni bahaya. Saya pernah perginya satu homestay, yang mana satu homestay yang saya tengok tadi adanya kata-kata nama-nama Ashabul Kahfi. Saya tengok situ ada kata-kata Ashabul Kahfi situ. Yang mana kira-kiranya sebagai satu tulisan nak beritahu ini benda yang berkat lah. Kan? Mana cara yang dia tulis tu untuk dapat berkat rumah. Sebab ada ayat tu yang kat bawah tu seolah-olah untuk jaga rumah. Mana dengan berkatnya nama Ashabul Kahfi. Jadi Ashabul Kahfi kenapa dia kaitkan dengan rumah, wallahualam. Boleh jadi kerana Ashabul Kahfi ni tidur lama sangat kan ya. Jadi tidur dengan selamat kan. Tidur dengan selamat, jadi dia guna nama Ashabul Kahfi itu supaya kita dapat tidur dalam homestay itu dengan selamat lah kononnya. Jadi sampai nama anjing tu pun dia bertulis juga situ. Mana dengan berkat-berkat nama anjing pun ada sekali. Jadi itulah. Orang kita ni kadang-kadang melampau lah dalam perkara ni. Jadi yang ni lah, yang tulis kata-kata itu atas tujuan untuk merosakkan. Kan? Tapi kalau dia guna kata-kata yang bagus ataupun guna ayat Quran untuk tampal dinding tu, kira-kiranya okey. Tapi ada sebahagian ulama tak suka benda tu. Kita nak jual benda-benda gitu, dia tak suka. Ada sebahagian ulama. Tapi kita kira-kiranya umumnya, zahirnya boleh lah untuk dibuat jual beli. Yang tu kira-kira boleh lah. Tetapi sampai kita anggap itu sebagai pelaris ke pula, itu rosak juga akidah kita. Rosak akidah bila kita tampal dinding, contohnya orang kita duduk sibuk ayat 1000 dinar kan, diletak dalam rumah, letak dalam kedai. Ayat 1000 dinar, kononnya ayat 1000 dinar itulah akan memberi pelaris lah pada kedai dia. Rumah dia pun akan jadi berkat kerana adanya ayat itu. Maka ini pun bahaya. Tetapi kalau dia ada tulis itu atas dasar untuk memberi kesedaran, dakwah lah sebagai sumber dakwah, itu tak apa. Jadi tengok atas apa yang dia tulis lah. Kira-kira.
Maka ayat ni, kalau rujuk kepada ayat ni sebenar kali pula, adalah rujuk kepada orang Yahudi yang mahir, yang tukar kitab Allah Ta'ala yang ori itu, tukar kepada satu pemahaman yang baru yang lain. Pemahaman baru yang lain. Gitu. Jadi, sambung sini. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Wa qalu, dan mereka berkata, lan tamassana naru illa ayyaman ma'dudah. Tak akan kenanya kepada kami api neraka. Kalau masuk neraka sekalipun tak akan kenanya api neraka. Apa dia kata gitu pula? Tak akan kena api neraka. Illa ayyaman ma'dudah. Melainkannya hari-hari tertentu saja yang kena. Ini sifat kejahilan mereka lah ni. Sampai pokok dia tu mengaku bahawasanya mereka tu masuk neraka sekejap. Seolah-olah gitu makna dia. Qul katakanlah jawab pada mereka. Ni kerana mereka mengagungkan golongan keturunan mereka dan juga pengikut-pengikut mereka ni lah yang terbaik. Kalau masuk neraka pun masuk sekejap. Pokok kita ni anak beranak Nabi. Golongan Bani Israel ni beranggapan mereka ni Bani Israel ni anak cucu Nabi kan. Nama anaknya anak cucu Nabi Ya'qub, Nabi Ishaq ni bahkan. Okay. Jadi mereka ni anak-anak cucu Nabi, kalau masuk neraka pun tak lama lah sebab kita ni keturunan Nabi. Keturunan Nabi mana masuk neraka lama kan. Serabut pula lah nak Nabi duduk dalam syurga dan nak senang-senang tapi ahli keluarga duduk dalam neraka kan. Bila neraka, masuk neraka tu sekejap kita mana Nabi-Nabi tu akan tolong lah. Gitulah anggapan mereka. Qul attakhadtum 'inda Allah. Adakah kamu mengambilnya di sisi Allah Ta'ala tu adanya perjanjian? Yang mana perjanjian itu pula falan yukhlifallahu 'ada, Allah Ta'ala tidak akan mungkiri janji itu. Ada ambil perjanjian kan dengan Allah Ta'ala. Sehingga dia sanggup kata gitu. Pandai-pandai pula kata. Am taquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Ataupun pokok kamu ni berkata perkara berpihak pada Allah Ta'ala tetapi perkara itu kamu sendiri pun tak tahu. Mengatakan atas nama Allah Ta'ala tapi kamu sendiri tak tahu kebenaran yang sebenar. Kebenaran yang sebenar tu kamu tidak tahu. Jadi sini Bani Israel, pokok Yahudi ni dia mengatakan tak akan kenalah api neraka pada mereka ni. Kalau masuk di akhirat kelak, kalau masuk neraka pun masuk neraka sekejap. Jadi anggapan gini biasanya ada juga di kalangan pokok kita yang beranggapan kalau anak cucu Nabi itu tak apa. Lepas tu saya tengok sekarang ni jadi selari pula ada orang duduk sibuk pada Habib kan. Cuma sekarang ni Habib pun slow-slow dah sikit. Kalau dulu macam satu fenomena lah. Kalau Habib dulu mana ada kenal Habib. Tiba-tiba orang kenal Habib kan. Jadi tiba-tiba Habib tu jadi macam Nabi dah. Macam Nabi dah. Sebab dia tu anak cucu Nabi. Macam Nabi dah. Jadi apa yang mereka tu sebutkan sampai kepada kita, kita percaya. Kalau duduk nyanyi pun tak apa. Nyanyi tu daripada Nabi dah tu nyanyi tu. Kalau duduk Yanana ke apa semua sekali tu daripada Nabi dah tu. Jadi seolah-olah kita pun mengiyakan. Sehingga saya tengok ada satu merasa kawan saya sendiri. Ngaji sama juga dengan saya. Ngaji bersama. Tiba-tiba saya pergi ke madrasah dia, nak ziarah dia, nak pergi ke madrasah. Tiba-tiba bunyi gendai-gendai derah lah, duduk gendai tu. Tenggelamnya bunyi suara nyanyi sampai bunyi kuatnya gendang tu. Saya tengok tu gendang-gendang tu duduk di dalam masjid. Di dalam masjid madrasah dia. Mana dia ajar kepada anak-anak murid dia semua sekali ni, mari kita gendai dalam masjid. Dalam masjid, kalau ajar masuk dalam masjid ni, kita solat berjamaah ke, kita ajar baca Quran ke, kita ajar ilmu ke, tak apa ni. Duduk sibuk, duduk ajar bergendai dalam masjid. Duduk bergendai dalam masjid ni jauh daripada kebenaran dah. Itu bukan daripada Allah Ta'ala, itu bukan ajaran Islam itu. Duduk sibuk, duduk bergendai-gendai dalam masjid. Kalau luar masjid mau nak gendai ke apa semua sekali, tak ada masalah. Pergilah nak gendai mana, tepi-tepi jalan ke mana ke. Tepi-tepi tu sapah ke mana ke, di tepi mana buat macam basker ke apa ke. Pergi Bukit Bintang ke mana ke. Silakan lagi buat gitu.
Tapi janganlah buat dalam masjid. Tiba-tiba bila dibuat dalam masjid, dibenarkan dalam masjid, maka anggap benda tu agama. Kalau dalam masjid ni mana anggap benda tu agama. Maka tu ajaran mana pula kalau buat benda dalam masjid, benda-benda gitu, hiburan-hiburan gitu dalam masjid. Hiburan pula guna atas nama Islam. Hiburan ni tak, kita nasyid yang betul, doa minta pada Allah Taala. Kita nak doa minta kepada Allah Taala ni nyanyi-nyanyi ke? Kan? Duduk nyanyi-nyanyi ke ada ya ilahi kan? Duduk nyanyi. Lepas tu duduk sebut tu sebut menyanyi dengan merdu-merdu tu. Orang nak bertaubat ke kalau duduk doa gitu? Kalau orang berdoa yang betul, dia doa dengan menangis-nangis apa semua, tak ada masa dia nak menyanyi-nyanyi. Kalau nak menyanyi-nyanyi ni maknanya dia ni tengah syok dia tu dalam keadaan berhibur. Maknanya kita nak mohon ampun pada Allah Ta'ala ni mesti dalam keadaan sedihnya apa. Tiba-tiba kenapa pula kena menyanyi-nyanyi nak istighfar ni? Nak istighfar kenapa kena menyanyi? Kamu nak doa selawat kepada Nabi, kenapa kena menyanyi-nyanyi? Kalau nak selawat pada Nabi, sungguh pun dia kata tu selawat pada Nabi. Kalau nak selawat pada Nabi, kenapa nak kena nyanyi-nyanyi Allah Ta'ala? Nyanyi-nyanyi dalam masjid ni umpama nyanyi-nyanyi dalam gereja. Kalau kita tengok gereja-gereja ni, apa dia tu nyanyi-nyanyi je dalam gereja tu. Jadi Islam ni macam gereja, masjid orang Islam ni macam gereja kalau kita buat gitu. Tak, ni ajaran yang dibawa daripada Habib, dia kata. Itu bohong lah. Maknanya kalau tu daripada agama tu, Habib bohong lah. Tu bukan ajaran tok dia. Tok dia yang sebenar Nabi Muhammad lah kalau dia mengaku anak cucu Nabi. Mana tok dia yang sebenar adalah Nabi Muhammad SAW. Maka tu dia bohong atas nama Nabi Muhammad SAW pula. Kenapa pula sampai dia sanggup berbohong atas nama tok dia? Kalau dia tu sanggup bohong, tu anak cucu sebenar ke tidak tu sanggup bohong atas nama tok dia? Kalau orang tu betul-betul anak cucu, tak berani dia nak tipu-tipu gitu atas nama tok dia sendiri. Orang-orang kafir pun kadang-kadang kita kata sumpah dengan nama ayah. Sungguh-sungguhnya dia sumpah atas nama ayah. Sumpah nama anak, sumpah nama keluarga dia, sungguh-sungguh dia. Maknanya bila sebut kata keluarga ni sangat-sangatnya dia mulia kan. Tapi kalau orang gini sanggup tipu atas nama tok dia sendiri, yang mana tok dia sendiri itu adalah Rasulullah, orang gini kita tak boleh percaya. Orang gini macam mana kita nak percaya kepada dia? Dia sanggup bohong atas nama tok dia sendiri pun dia, nama keluarga dia sendiri pun dia sanggup tipu. Sanggup guna nama nak membenarkan apa yang dia buat. Itu bahaya. Maka sebab itulah dalam perkara ini kita kena tepi-tepilah. Nak sibuk pupuk nak gendai apa semua dalam masjid kami jangan. Ni masjid Islam, masjid sebenar untuk takwa, bukannya untuk duduk joget-joget, bukan untuk duduk berianana atau apa, bukan tu. Nak berkasidah ke apa semua sekali tu di luar masjid tu. Bukan ni tempat dia, kan? Orang nak menyanyi ke apa pun ada dalam nak berdisko mana pun dah ada di tempat disko, di pub disko tu. Takkanlah kita nak sibuk-sibuk dalam masjid, nak ambil dalam disko tu nak masuk dalam masjid juga. Dah kamu nak buat sangat benda tu, jangan buat mana dalam masjid. Kerana masjid tu kita kena jaga kebersihan dia. Bukan secara zahir, bahkan secara batin kita kena jaga kan. Kemudiannya, bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalid. Bala ni jawapan pada yang sebenarnya lah. Tidak begitu yang sebenarnya. Man kasaba sayyi'atan, barang siapa yang melakukan kesalahan dosa. Wa ahatat bihi khati'atuhu, dan meliputinya kesalahan itu terhadap diri dia. Fa ulaika ashabun nar, maka mereka itu adalah penghuni tetapnya neraka. Hum fiha khalidun, mereka itu kekal di dalam neraka. Mereka itu kekal di dalam neraka. Ini ketetapan Allah Ta'ala yang sebenar. Makna yang Allah Ta'ala janjikan, sini dipanggil wa'id. Janji azab ni kita guna perkataan wa'id. Wa'dah ni mana janji nikmat. Wa'id, bila kata wa'id, mana janji azab. Janji azabnya siapa buat dosa, dia tangguhlah dosa. Dan dia akan jadi ahli neraka. Maka tak kira lah
dia tu waris Nabi ke, anak raja mana sekalipun, anak Nabi mana sekalipun, anak cucu Nabi mana sekalipun, dia tu pak Nabi ke, dia tu mak Nabi ke, tak kira lah dia tu siapa. Kalau dia buat dosa, dia tanggung dosa. Kalau dia buat dosa, dialah yang akan tanggungnya dosa itu. Bukannya orang lain yang akan tanggung. Dan kesalahan dosa dia tu tak terselamatnya dia. Tak ada siapa pun di kalangan ahli keluarga dia dapat memberi syafaat untuk dia kalau dia ni melakukan kekufuran pada Allah Ta'ala. Tidak ada seorang pun akan dapat tolong dia, dapat membantu dia sedikit pun. Dan Allah Ta'ala beritahu, hum fiha khalidun, mereka itu kekal. Kekal dalam neraka, tak keluar. Tak usah duduk fikir koyak keluar lah. Tak keluar. Tak ada siapa pun akan bawa kamu, akan keluarkan kamu. Keluar daripada neraka. Walaupun tok kamu, kau ayah kamu, kau siapa di kalangan mereka yang baik-baik, di kalangan ahli waris kamu pun tak akan dapatnya keluarkan kamu. Ataupun walaupun kamu ni selalunya duduk-duduk rapat dengan orang-orang alim, orang-orang yang ahli syurga kau, tak akan dapatnya selamatnya kamu, kerana yang melakukan kesalahan adalah diri kamu. Kamu yang buat salah, maka kamu yang tanggung. Kamu tak boleh yang pandai-pandai kata, tak apa, masuk neraka sekejap je. Dan akidah ni, bukan Yahudi saja ada. Golongan orang Islam pun ramai yang kata kita, tak apa orang Islam, kita orang Islam tak apa masuk neraka, sekejap je. Lama-lama masuk neraka, keluar balik. Ramai mana yang akidah tu? Yang akidah gitu. Dia ingat apa? Buat syirik pada Allah Ta'ala, tak keluar. Buat kufur pada Allah Ta'ala, tak keluar daripada neraka. Macam mana nak keluar daripada neraka? Kalau kita guna kekufuran, kita melakukan kekufuran, kita melakukan benda yang syirik, kita yang buat sesuatu yang dusta atas nama Allah Ta'ala, macam mana nak keluar daripada neraka? Tak terkeluar dah daripada neraka. Maka ini janji Allah Ta'ala yang sebenar. Kalau nak dapatnya syurga ni, walladzina amanu wa 'amilus solihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidin. Sini pun Allah Ta'ala beritahu dengan sifat dia. Walladzina amanu, dan orang yang beriman. Iman saja tak cukup. Wa 'amilus solihat, dia beramal soleh. Beriman berserta dengan melakukan amal soleh. Ulaika ashabul jannah, mereka itu adalah penghuni tetapnya syurga. Hum fiha khalidun, mereka itu kekalnya menjadi penghuni tetapnya syurga itu. Syarat dia mudah ya. Syarat dia amanu wa amilus solihat. Neraka pun syarat dia mudah ya, itu buat dosa. Mana buat dosa, dosa paling besar adalah apa? Sayyi'atan yang disebut sayyi'atan, bala man kasaba sayyi'atan, sayyi'atan situ dengan makna kufur dan syirik. Itu makna dia kufur dengan syirik. Mana kufur pada Allah Ta'ala, mana murtadlah sampai tahap murtad. Syirik dan juga syirik. Maka orang yang ada ini, mereka akan jadi penghuni tetapnya neraka. Lepas tu orang yang beriman pula, orang yang beriman lagi amal soleh. Kalau dia beriman saja tak amal soleh, itu bukan iman yang sebenar. Orang yang beriman lagi amal soleh, maka dia akan pastinya akan mendapatnya syurga terus, dan mereka itu kekal di dalam syurga. Nak dapat syurga kena gini. Tak ada jenis masuk neraka sekejap-sekejap yang kamu dakwa kita ni anak beranak orang baik. Anak beranak orang baik masuk dalam neraka, kalau masuk neraka sekalipun sekejap. Jangan gitu. Jangan ada fahaman gini. Fahaman gini rosak. Kalau kita faham gini, biasanya akan terus-menerus yang buat dosa, tak akan bertaubat. Dia tak taubat sampai mati ni bahaya, masuk neraka kekal. Sampai sini dulu cerita pasal takhwif lah sini. Last sekali dengan ayat Allah Ta'ala memberinya wa'id dan juga wa'adah. Janji azab dan juga janji nikmat. Janji nikmat kepada orang yang beriman lagi amal soleh. Janji azab kepada orang yang terus-menerus tidak mahu meninggalkan kekufuran dan syirik pada Allah Ta'ala. Itu janji azab yang disebut di sini. Maka tak perlulah nak dakwa kita ni orang baik ke apa semua sekali. Nak tengoknya tindak tanduk kita tu baik yang sebenar ataupun tidak. Sampai sini dulu. Wallahu a'lam bissawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.